Okay, Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita masih 4.2. Kita dah habis molecular shape. Jadi next adalah polarity. Okay, this is the last part for 4.2. Okay, but before we go through polarity, okay, kita akan check dulu jawapan awak untuk test yourself 8. Jadi please tengok jawapan. Okay, ambil jawapan awak dan tolong check bersama-sama dengan saya. Okay, semasa awak tengok video ni. Jadi untuk XAF5+, okay, this is the Lewis structure. So, awak akan dapat dekat tengah ni ada satu lone pair. Jadi kalau kita kira electron pair ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 electron pair. Okay, sebelum ni memang saya ajar basic electron arrangement kan. So, this is dia kurang tepat. Jadi, elakkan guna. Jadi, instead of kita guna ni, awak tolong padam basic electron tu, tolong padam. Gantikan dengan electron pair. Okey, jadi 6 electron pair. Kalau ada 6 electron pair, the electron pair will arrange themselves in octahedral punya bentuk. Jadi 5 bonding pair, 1 lone pair, AB5E. Jadi dia akan jadi square pyramidal less than 90 degree. Indicates dalam lukisan. Lukisan mesti bentuk ini, mesti square pyramidal. And then jangan lupa bracket dan charge. Barulah betul awak punya molecular geometry. Okay. So next adalah ICl4-. So bila awak lukis Lewis structure, awak dapat 2 lone pair di tengah. Jadi sekarang kalau kita kira electron pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron pair. So again, padam basic electron. Dia akan jadi electron pair arrangement. So kalau 6 electron pair, dia akan arrange themselves dalam bentuk octahedral. Okay, but bila kita tengok ada 4 je bond, 2 lagi lone pair. Jadi dia akan padam 2 bond yang ini untuk tinggalkan 4 je bond. Jadi AB4E2 sekarang dah jadi square planar 90 degree. So mesti lukis bentuk square planar, mesti indicates angle baru betul. Okay, next adalah ICl4+. Bila awak lukis Lewis structure, you akan dapat 1 electron pair dekat sini. That's why Lewis structure kena betul. Kalau salah, sampai habis akan salah lah. Kita kira electron pair 1, 2, 3, 4, 5 electron pair. Okay, padam basic electron gantikan dengan apa? Electron pair arrangement. So if 5 electron pair, it will arrange themselves in the shape of trigonal bipyramidal. Okay, however, only 4 bond, another one is lone pair. So kita akan padam yang ini. Ingat, jangan kacau atas, jangan kacau bawah. So you ada AB4E with the shape of seesaw, less than 90 degree, less than 120 degree. So indicates dalam lukisan. So ni kalau tak muat boleh guna apa-apa simbol, ABC pun boleh. Okay, indicates dekat luar berapa. So charge and bracket jangan lupa, baru betul awak punya molecular geometry. ClF3 bila awak lukis Lewis structure, awak dapat 2 lone pair. So total electron pair 1, 2, 3, 4, 5 electron pair. Again basic electron potong, buang, gantikan dengan electron pair arrangement. Okay, if 5 electron pair arrange themselves in the shape of trigonal bipyramidal. But when we look at the Lewis structure, only 3 are bond, another 2 lone pair. So, boleh ke padam atas bawah? Tak boleh. Mesti padam yang ni. Okay. Jadi, awak ada AB3 itu bentuk T-shape. Less than 90 degree. Okay, indicates in your drawing. Baru betul. Okay, another one is ICl2-. Bila awak lukis 3 lone pair di tengah. Total 1, 2, 3, 4, 5 electron pair. Basic electron. Tolong padam, gantikan dengan electron pair arrangement. Okay, trigonal bipyramidal. Kalau ada 5 electron pair, sepatutnya bentuk dia macam ni. Tapi dia ada 2 je bond. 3 lagi lone pair. So, kita akan padam 2, 2, 3 ni. So, AB2E3, shape adalah linear 180 degree. Okay, bracket kena ada kalau tak ada salah. Baru betul. Okay, so betul tak jawapan awak? Okay, jadi kita terus pergi kepada summary untuk molecular shape. Yang pertama, Lewis structure mesti betul. Lepas tu, kira berapa electron pair. Itu akan menentukan electron pair arrangement. Kemudian, what is the bonding pair? What is the lone pair?
and general formula. This will give you the molecular geometry and bond angle. Next, lukis mesti mengikut bentuk molekular tersebut dan indicate bond angle dalam lukisan awak. So hopefully you boleh faham ni, kita dah habis molecular shape. So hopefully awak boleh betulkan jawapan-jawapan awak kalau ada yang salah. Okay, so kita terus proceed kepada polarity. So kita akan cover learning outcome D dan E. Okay, so ini first awak kena tahu dulu macam mana nak tentukan bond itu polar ataupun tidak. So first kita nak tengok bond polarity dahulu. Jadi covalent bond between atoms of the same element is non-polar. So kenapa boleh jadi non-polar? Because the bonding electrons are shared equally. Contoh, kalau saya ada F2, so kalau tengok contoh ni, semua elemen adalah sama. So, saya ada F, bond F. Okay, do you remember how this covalent bond is formed? F will donate 1, another F will donate 1. So, diorang akan share. Okay, so F dan F adalah elemen yang sama. Jadi, electronegativity adalah sama. Jadi, ingat tak lagi electronegativity itu apa? Dalam chapter 3 kita belajar tendency to attract electron towards itself. Okay, kecenderungan untuk tarik elektron ke arah dia. Jadi, kalau elemen dia sama, electronegativity dia sama. So, kekuatan tarikan adalah sama. Means, elektron ini akan di-share sama rata equally. So, bila elektron at the covalent bond is share equally, bond ini adalah non-polar. So, asalkan awak nampak elemen yang sama, O dengan O. Apa lagi? Hash dengan hash. So, elemen sama, bond dia mesti non-polar kerana share equally. Okay? Jadi, seterusnya kita tengok. Tak semua sharing is equal. Kenapa? Because covalent bond with unequal electrons sharing. So tadi kalau elektron itu di-share sama rata, dia non-polar. Kalau tak sama rata, polar covalent bond. Okay, jadi ini terjadi kerana bond itu terhasil daripada atom yang berbeza. So bila atom berbeza, electronegativity pun berbeza, kekuatan tarikan itu berbeza. So, covalent bond yang terhasil between different atoms is polar. Jadi, more electronegative atom will have a greater share of electron. So, as a result, the distribution is unequal or asymmetrical. So, tak sama rata dia orang share. Okay, so saya tunjuk kat sini. Jadi, bila share tak sama rata, itu akan hasilkan negatif dan positif charge. Bila ada charge inilah, kerana itu bond adalah polar. So, remember kenapa boleh polar? Sebab ada charge yang berbeza. Okay, so contoh HF, macam mana boleh ada charge ni? Sebab kita tengok, okay, awak ada hash, ada F. So, hash akan bagi satu, F akan bagi satu elektron, diorang pun share untuk hasilkan covalent bond. So, kalau ikutkan share, kenalah sama rata kan? Tapi, F lagi elektronegatif. F is more electronegative compared to hash. So, awak rasa adakah mereka akan share elektron sama rata? Okay, since F is more electronegative, so F ada lagi tinggi tendensi untuk tarik elektron. So, instead of share sama rata, elektron itu akan bergerak ke arah F kerana F tarik elektron tu. Jadi, ini menghasilkan seolah-olah F terima elektron. So, dia bukanlah donate dan accept. Dia seolah-olah terima. Dia masih share, but F macam terima elektron tu. That's why kalau terima elektron adalah negative charge kan? Tapi kita tak boleh tulis negatif sebab dia bukan terima completely. Dia seolah-olah terima. That's why kita letak delta. So, slightly negative. Hash pula seolah-olah hilang elektron sebab dah tertarik kepada F. So, ini akan jadi delta positif. Okay.
So, bila adanya positif dan negatif charge di antara dalam bond ni, so bond ini dah tak sama share elektron lebih ke arah F. Jadi, bila unequal sharing, bond itu akan jadi polar bond. Okay, so hopefully boleh faham kenapa boleh polar, boleh non-polar dekat sini. Okay, it's basically kalau awak nampak atom dia berbeza, memang polar lah. Okay. So next, okay, so this is the definition for polar covalent bond. A bond between atoms of different electronegativity mesti tak sama. Okay, di mana distribution of the electron is asymmetrical. Okay, kalau tak nak guna asymmetrical, boleh guna unequal. Okay, so unequal. Okay, macam buruk pula. Okay, tulis lagi sekali. Unequal sharing of electron. Okay. Jadi sekarang, okay, contoh kita ada HBr. So, di sini adalah H, di sini adalah Br. Okay, diorang akan share elektron. So, Br is more electronegative. So, elektron yang diorang share seolah-olah tertarik lebih ke arah Br. So, Br seolah-olah terima. That's why delta negatif. H seolah-olah hilang, delta positif. Okay, jadi awak rasa bond ni polar ke non-polar? Kan tak sama kan dia share? So, HBr is a polar molecule because the bond is polar covalent bond. Okay? So, kat sini boleh tengok dalam table, okay, kalau bond itu polar, dia mestilah di antara atom yang berbeza. Kalau non-polar, atom yang sama. So, bila atom berbeza, lagi elektronegatif akan tarik elektron. Jadi, distribution of electron is unequal sharing. Kalau identical atom, diorang akan share sama rata. Jadi, equal bonding, electrons are share equally. So, hopefully boleh nampak lah beza macam mana kita nak tentukan bond itu polar atau non-polar. Okay? So, seterusnya adalah, selepas dah tahu polar dengan non-polar tu, next adalah bond dipole. So, bond dipole ini menunjukkan direction of polarity. So, hanya bond yang polar je boleh ada bond dipole ni. Okay, so kita guna apa? Kita guna arrow. Tapi, arrow yang ada cross end macam ni. Okay, so bond dipole ni kita banyak guna tahun nanti. So, hopefully boleh ingat lah untuk polarity kita akan guna bond dipole. So, bila saya sebut bond dipole, dia adalah bentuk macam ni. Okay, so dia ada cross end dengan arrowhead. So, kalau cross end dekat positif, arrowhead dekat negatif. Okay, contoh. Jadi, saya ada H dengan F. So, kita tahu F lagi elektronegatif. So, F akan tarik elektron. So, dia delta negatif, H delta positif. Macam mana nak lukis bond dipole? So, anak panah ke arah F dan cross dekat sini. So, bond dipole ni menunjukkan arah polarity. Arah elektron tu bergerak ke arah mana? Ke arah F. Okay, kalau saya ada O dengan H, awak rasa boleh figure out tak? Arah mana? Arrow ke arah O dan positif dekat H. Okay? Kerana oksigen adalah delta negatif, H adalah delta positif. Okay, so selepas bond dipole, next yang awak kena tahu adalah dipole moment. So, ini semua ada dalam nota awak. But saya tak nak fokus dekat sini sangat sebab dia bukanlah tak penting, means dalam syllabus awak, you takkan kira pun ni. Tak ada pun nak masukkan value dalam formula. So, dia tak ada kira-kira Q dengan R ni, tak ada pun. Apa yang kena tahu adalah ini je. Okay, kalau dipole moment is high, means polarity pun high. So, dipole moment ini menunjukkan sejauh mana, setinggi mana polar sesuatu compound. But again, awak tak perlu tahu nilai sebenar. Means you tak perlu tahu dipole moment sama dengan 1.3, dipole moment 1.5. Tidak perlu. Ini je yang penting. If dipole moment, okay, mu not equals to 0, it is a polar molecule. If equals to 0, non-polar molecule. Okay, so awak boleh relate kat sini. Sebab lagi tinggi nilai dipole moment, lagi polar. So, kalau dipole moment sama dengan kosong, maksudnya tak ada nilai. Dipole moment dia tak ada. Okay, tak ada dipole moment. So, kalau tak ada dipole moment, of course, non-polar. Okay, so ini penting, ini penting. Tolonglah ingat. Okay, this is important. Okay.
Jadi, this is the steps. Okay, first draw Lewis structure. Again, jumpa lagi Lewis structure dalam ni. That's why it's very important. Okay, identify each bond, polar or non-polar. If the bond is non-polar, automatic molecule is non-polar. Okay, jadi contoh Cl2. Okay, kita akan lukis dia punya Lewis structure. So, saya tak buatlah step kira-kira tu semua. Hopefully awak dah boleh lukis dengan betul lah. Okay, this is the Lewis structure. Okay, ada ke bond dipole? Ada ke arah elektron gerak? Tak ada kan? Sebab Cl ni adalah electronegativity dia sama. So, dia akan share equally. So, adakah bond ini polar? Non-polar. Kalau bond itu non-polar, automatic molecule itu adalah non-polar lah juga. Okay, so quite easy lah. Nampak je elemen sama adalah non-polar. Okay. So next adalah, okay, kalau kita tengok molecules itu terhasil daripada dua atom dan different electronegativity, means different element. Always polar. Okay, so contoh saya ada HF. Lain kan? Satu awak ada H, hydrogen, satu fluorine. Jadi, electron-rich region is fluorine because it's more electronegative. So, it will attract electron towards itself. Delta negative. So, hydrogen is electron-poor region. Dia seolah-olah hilang elektron. So, dia delta positif. Okey, macam mana? Kalau bond itu adalah polar, mesti ada bond dipole yang ada anak panah tadi. So, arah mesti ke arah F. Okey. Jadi ini saya tunjuk beberapa example. Contoh kalau saya ada hash I. So this is my molecule. Okay, I dan hash different electronegativity. So kena figure out siapa yang lagi negatif. I is more electronegative, so dia jadi delta negatif, hash delta positif. Jadi arah bond dipole ke arah I. Jadi ini adalah polar bond dan ini adalah polar molecule. So next, kalau saya ada C triple bond and Cn minus. Okay, jadi antara C dengan N lagi elektronegatif. So dia delta negatif, C delta positif. So arrow ke arah N, jadi ini adalah polar molecule juga. So samalah kalau saya ada HBr ke HCl ke sama. Okay, so ini delta positif, ini delta negatif ke arah sana. Okay, jadi dia polar. So hopefully awak boleh faham contoh-contoh ni. Okay, nampak je dua berbeza atom. This is a polar molecule, polar bond, automatic polar molecule. Okay, kalau dua atom yang berbeza. Okay, next. However, okay, ada tapi pula. Okay, however, a molecule that contains polar bond. Okay, tadi saya cakap kalau bond dia polar, mesti molekul tu polar kan? Tapi tak semestinya kerana ini adalah case untuk molecule with more than 2 atoms. Lebih daripada 2. So, dia boleh jadi polar, dia boleh jadi tak polar. Okay, kalau awak ada 2 atom, okay, 2 atom, lain electronegativity, lain elemen terus polar. Kalau polar bond, mesti polar molecule. Kalau 2 atom. Tapi sekarang kita bercakap pasal lebih daripada 2 atom, kita akan tengok apa? Shape. That's why you belajar molecular shape dulu. Okay, so shape akan menentukan polar ataupun tidak. Okay, so the polarity of polyatomic molecules depends on dipole moment and resultant dipole. Okay, so shape ni, awak kena ingatlah semua shape tu, but don't worry, masih boleh menggunakan tips yang saya explain before. Yang 5 basic shapes mesti hafal. Okay? Okay, jadi linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, octahedral, you mesti ingat. Okay? Jadi sekarang saya tulis kat sini dulu terus sekejap basic shape. So, basic shape ni ada yang 5 tu lah yang saya suruh awak hafal tu. Okay, semuanya adalah simetri. Nanti saya tunjuk kaitan dia. Okay, so salin ni dulu dalam nota awak So, 5 basic shape is a symmetrical shape. Later saya explain apa relation dia.
Okay, so this is a chart. So, boleh tengok. Okay, first Lewis structure. Lepas Lewis structure, lukis molecular shape. Okay, boleh tengok. Ini adalah cara mudah untuk kita tentu pola ataupun tak. Awak kena tengok lone pair. Kalau tak ada lone pair, case yang seterusnya, sama ke tidak terminal atom? Kalau terminal atom dia sama, automatic non-polar. Kalau terminal atom dia tak sama, polar. Okay, so kalau terminal atom tak sama, tak kisahlah shape apa pun, memang polar. Okay, next case, kalau awak lukis Lewis structure dengan shape dia, okay, ada lone pair dekat tengah. So, kalau lone pair kat tengah, mesti polar. Kecuali kalau dia ada shape linear atau square planar. That's why shape is important. Okay? Jadi, kalau awak ada lone pair dekat tengah, mesti polar. Kecuali kalau shape dia linear dengan square planar. Okay. Jadi sekarang, this is the steps to determine the polarity. First, Vesper method untuk predict shape. Okay, use electronegativity untuk awak predict bond dipole. So, kita akan lukis bond dipole yang nak panah tu nanti. Okay, sebab ini akan menunjukkan resultant dipole moment. So, kalau bond dipole cancel each other, dia akan affect dipole moment tu. Okay, so nanti saya tunjuk macam mana boleh cancel, macam mana tak boleh cancel. Okay? So, kita pergi example supaya awak nampak. So, first awak kena lukis Lewis structure. Okay, lepas tu kena lukis dia punya shape. Awak tak boleh guna Lewis structure tau, mesti guna shape dia. So, let's say ni saya dah lukis dalam bentuk shape. So, dia punya shape adalah linear. Okay, jadi kenapa saya kata tadi 5 basic shape tadi? Okay, because all the 5 basic shapes is symmetrical. So, apa efek dia? Okay, dekat sini kita boleh nampak. Okay, next adalah lepas dah lukis geometri, lukis bond dipole yang nak panah tu. Okay, so daripada O dengan C, O lagi elektronegatif. Jadi, dia akan keluar. Macam tu. Okay, so bond dipole ni mesti mengikut bilangan bond. So, awak ada 1, 2 bond. So, ingat kalau dia double bond, kita count as 1 kan? So, dia ada 2 bond. Jadi, awak kena letak lagi 1. So, ni pun sama keluar ke O. Okay, jadi apa gunanya simetri dengan tak simetri ni? Kat sini gunanya. Kalau shape dia adalah simetri, bond dipole akan cancel each other. So, sebab kalau saya ambil ini bond dipole, okay, satu lagi arah sana. So, kalau saya tindan dua ni, dia akan jadi macam ni lah. Cancel each other. Okay, so boleh faham lah ataupun nak guna analogi tarik tali. Okay, so seorang tarik ke arah sana, seorang tarik ke arah sana dengan kekuatan yang sama. So, seolah-olah tali tu tak bergerak pun. Okay, so boleh cancel each other. Macam tu lah. Okay, so basically kalau compound itu ada shape yang basic, 5 basic shape yang saya suruh awak hafal tu, means shape dia adalah simetri, bond dipole akan cancel each other. So, bila bond dipole cancel, bond dipole ni dah tak wujud. Jadi, bila bond dipole dah tak wujud, dia akan affect dipole moment. Dipole moment akan sama dengan kosong sebab cancel. So, bila dipole moment sama dengan kosong, so ini yang kena ingat yang saya kata hafal tadi. Kalau dipole moment sama dengan kosong, non-polar. Kalau dipole moment tak sama dengan kosong, dia adalah polar. Okay, jadi kalau dipole moment is equal to 0, is a non-polar molecule. Okay, settle. Jadi, apa step dia? Shape, bond dipole, cancel ke tak, dipole moment, polar ke non-polar. Okay, so next. CCl4. So, ini let's say dah buat semualah step-step tu untuk tahu shape. So, saya terus lukis shape dia. Okay, so this is the shape. Okay, do you recognize what is the shape? Kalau bentuk macam ni, macam kaki ayam ni ataupun mic stand ni, this is a tetrahedral. Okay, tetrahedral ni simetri ke tak? Basic kan? Jadi, kalau kita nak lukis bond dipole, dia macam ni. Setiap bond kena ada. Oh, satu lagi tips. Bond dipole mesti keluar ke arah keluar.
Maksudnya ke arah terminal atom, kecuali kalau ada hash. Okay, nanti saya tunjuk. Jadi awak tak adalah kena hafal electronegativity pun. As long as awak tahu kalau bentuk dia macam ni, bond dipole mesti ke arah terminal atom. Okay, tetrahedral is symmetry kan? Jadi cancel tak bond dipole ni? Bond dipole cancel each other because shape dia adalah symmetry. So dipole moment, kalau cancel, dipole moment sama dengan kosong. So kalau kosong, non-polar molecule. Okay, boleh? Next, CH2, Cl2. So potong 2 ni jadi 3, Cl3. Let's say saya dah lukis Lewis structure, saya dah kira semua bonding pair, lone pair semua, saya dapat macam ni. Okay, do you recognize what is the shape? This is, ya Allah. Kejap padam jap. Okay, this is tak nak padam. Kenapa? Okay, situ. Okay, jadi this is a tetrahedral. Simetri kan? Ni sorry lah. Okay, simetri. Jadi sepatutnya cancel kan? Okay, but cuba kita tengok. Saya cakap tadi dia mesti keluar kan? Okay, so ini keluar. Ini pun keluar. Ini pun keluar. Okay, hash. Hash je yang akan masuk dalam. Okay, jadi walaupun dia simetri, okay, dia kalau awak ada different terminal atom, terus do not cancel. Okay, saya ulang balik. Kalau terminal atom dia tak sama, terus tak boleh cancel bond dipole kerana kekuatan tarikan tidak sama. Kerana atomnya berbeza. So, bond dipole do not cancel each other. So, kalau tak cancel, masih wujudkan dipole moment, jadi dia tak sama dengan kosong. Jadi, dia adalah polar molecule. Okay? So, next adalah H2O. So, ini awak dah pernah buat dalam test yourself yang sebelum ni. This is the shape. Ingat tak shape apa ni? Bentuk macam V kan? This is a V shape. Okay, jadi adakah ini 5 basic yang saya suruh awak hafal? Tidak. Jadi, dia unsymmetrical. So, bila unsymmetrical, memang tidak boleh cancel. So, first step dah lukis geometry. Second step adalah lukis bond dipole. Kalau hidrogen mesti masuk dalam. Okay, hidrogen je masuk dalam. Ke arah central. Selain hidrogen dia akan keluar. Okay. Jadi kalau dia unsymmetrical, bond dipole do not cancel each other. Okay, so dipole moment not equals to 0. Jadi dia adalah polar molecule. Okay, jadi ini kecuali molecules with lone pair usually polar. Unless dia ada square, planar ataupun linear. Ni yang saya pernah cakap tadi lah. Kerana kedua-dua shape ini adalah simetri. Okay, jadi kalau awak ada yang ni, dia pengecualian. Okay, hopefully boleh faham Kalau ada lone pair dekat tengah, biasanya polar. Kecuali kalau shape dia square, planar dan linear. Sebab boleh cancel each other kerana simetri. Okay, so shape itu menentukan bond dipole boleh cancel ke tak. Kalau shape simetri, boleh cancel. Kecuali terminal atom dia lain. Okay, next NH3. NH3. Okay. Okay, boleh ingat tak lagi ni apa shape dia? Trigonal, pyramidal. Okay, so first step sudah shape. Second step is bond dipole. Remember kalau hydrogen semuanya masuk dalam. So boleh cancel ke tak boleh cancel tu? Dia unsymmetrical kan? Tidak boleh cancel. Dipole moment tak sama dengan kosong. Jadi polar. Okay, hopefully boleh. So ini summary dia. Okay, kalau terminal atom sama, tengok dulu. Sama ke tak? Next, tengok lone pair. Kalau tiada lone pair, non-polar. Sebab elemen yang tak ada lone pair dekat tengah, dia akan ada 5 basic shape tersebut. So, symmetry, non-polar. Bond dipole cancel each other. Mu is equals to 0. Kalau ada lone pair, polar. Kecuali linear dengan square planar sebab shape ini adalah symmetry macam saya cakap tadi. Kalau symmetry, mesti boleh cancel.
Okay, kalau tidak simetri, do not cancel each other. Tak sama dengan kosong. Okay, kalau different terminal atom, tak kisah apa-apa shape, mesti polar. Mu not equals to 0 sebab bond dipole do not cancel each other. Okay, so ni adalah example. So, saya ada BF3, ni tak ada dalam nota awak, but saya tunjuk steps dia macam mana. So, katakan awak ada satu molekul. First, tentukan shape dulu. So, ini awak dah pernah buat dalam test yourself 7 ke 8, tak ingat. Okay, shape dia adalah trigonal planar. Second, mesti lukis bentuk macam shape tersebut. Okay, jadi sekarang kita dah siap step pertama. Step yang kedua adalah bond dipole. Remember, hidrogen je masuk, yang lain mesti keluar. Okay, adakah shape ini 5 basic shape yang saya suruh awak hafal? Basic kan, jadi dia adalah simetri. So, kalau simetri boleh cancel tak ni? Bond dipole cancel each other. So, kalau cancel, apa terjadi kepada dipole moment? Sama dengan kosong. Polar ke tak? Non-polar. Okay, so ini benda yang kena ada. Shape, mesti lukis bentuk shape. Bond dipole, cancel ke tak? Dipole moment, polar ke tak? So, 5 benda ni kena ada dalam jawapan. Okay? Jadi, awak tinggal dengan test yourself 10. Tolong buat. This is quite easy because actually shape dia semua awak dah tentukan dalam test yourself yang sebelum ni. Jadi, awak tengok balik jawapan awak. Cari shape dia apa. Saya nak tukar sikit. Yang ni kan awak tak buat lagi. Jadi, buat yang awak dah buat lah. Xe F5 plus. Lepas tu saya tambah satu lagi. ICl4 minus. Okay, so ni tukar. So, awak ada A, B, C, D. Kenapa ni? D, E, F. Okay. Jadi, awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 latihan untuk buat dan upload. Dan juga test LPSPM pun kena buat dan upload. Okay. Jadi, itu sahaja untuk video pada kali ini. So, kita dah habis 4.2. Hopefully, boleh faham. That's all for this video. Thank you for listening.